Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selamat kita berjumpa pada petang ini dalam majlis ilmu kita. Semoga Allah Taala merahmati kita, semoga Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kita. Syukur nikmat daripada Allah Taala kita dapat peluang baca ilmu pagi boleh, petang boleh, malam boleh. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala lah ya. Sepatutnya kalau kita dah dengan banyak baca gini, kita dah boleh jadi macam jadi orang saleh tau. Wali tak mau sebut lah ya. Paling tidak dah jadi orang baik tau. Tapi kok masih macam gini juga ya. Baca juga pagi petang dah baca kitab macam-macam, kitab-kitab rohani pula ni. Tapi PL kita masih begini juga. Kita minta dengan rahmat Allah Ta'ala. Dengan rahmat Allah Ta'ala kita minta. Dan berkat majlis-majlis ilmu ni sendirilah. Dengan berkat kalam daripada alim-alim ulama yang kita baca. Berkat setiap huruf yang kita baca. Berkat diri kita paksakan diri baca kitab ini. Allah sendirilah yang mengubahkan kita. Kadang-kadang kita macam nak try ya, kita macam nak try nak jadi baik tau. Kadang-kadang nak paksakan diri kita berhenti daripada maksiat. Belum jaya. Makin kita baca kitab, makin kita rasa malu, ini tingkah laku aku, ini apa PL aku. Makin kita malu. Maka kita serah dirilah kepada Allah Ta'ala. Biarlah kita dimandikan dengan huruf-huruf ini. Biarlah kita dijirus dengan ilmu ini. Biarlah kita dililit dengan setiap ayat, setiap perenggan ini. Allah sendirilah yang pelihara kita. Kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita sambung baca kitab kita ya, saya suka ulang-ulang ya disebut Habib oleh Imam Ibn Atta'illah disebutnya. Tanda orang dirahmati Allah 3 ya. Pertama, dia tidak begitu minat ibadat. Dia tak begitu minat ibadat, tetapi selalu terserempak dengan suasana ibadat. Sampai buat ibadat. Kadang-kadang tak boleh elak ya buat ibadat. Kedua, sebetulnya dia masih terjumlah orang yang doyan maksiat. Suka maksiat masih menggelitik lagi. Allah. Tetapi selalu terhindar daripada maksiat. Kepinginnya kayak apa, tapi nak buatnya susah. Ada saja halangannya, ada saja tak jadinya. Ketiga, Allah Ta'ala sempitkan sikit hidupnya sehingga dia selalu kena merayu, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Na'udzubillah. Tanda orang dimurkai oleh Allah Ta'ala kebalikan daripada ini. Dia nak jadi orang baik tau. Kadang tahan belajar luar negeri, nak jadi orang baik, nak jadi orang soleh. Tapi mesti terjadi orang terserempak dengan suasana jahat. Mesti nak buat baik, mesti tak lolos. Ada saja dia punya halangannya, ada saja rintangannya. Dan dia tahu ini halal, ini haram, ini tak boleh. Tetapi terserempak dengan suasana maksiat. Nak cari dia tak nak kerja kelab malam, nak kerja baik-baik, kerja masjid umpamanya. Terserempak dengan rasuah. Umpamanya ya, terserempak. Tak nak kerja kelab malam, perempuan tak suka, terserempak dengan mak janda. Umpamanya lah ya. Umpamanya ada saja menjadikan dia ahli dosa. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan hidupnya mudah sehingga dia tak perlu nak panggil Allah. Cukup. Semua pagi nak ada, petang tak ada, malam tak ada. Keperluan dirinya semua je tertampung. Allah, fan kasih mati. Dah buka aircon, fan kasih mati. Fan dua bawah, tengah. Dua sekali ya. Begitu ya. Jadi begitu. Dan kita tengok ini semua ya. Siapa ada ciri-ciri begini ya? Semua pengikut Mahdi tau. Semua pengikut Mahdi, bukan semua ustaz tau. Bermakna mereka berbagai lapisan kehidupan. Ada yang itu, ada yang ini, bahkan ada orang yang dari kalangan orang-orang ahli kehidupan liar sekalipun. Bukan jenis orang yang cari ibadat tau. Tetapi terserempak dengan majlis-majlis baik, terserempak dengan orang-orang saleh,
tercenderung buat ibadat. Dan sudah tentu orang yang kalau hidupnya tu kita bilang hura-hura tu hidupnya ya, berfoya-foya, sukanya maksiat, tapi takdirnya tak boleh buat maksiat, terhalang buat maksiat. Itu satu rahmat Allah Ta'ala atau satu dorongan. Na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala, barang dijauhkan Allah Ta'ala, selamatkan kita, selamatkan tuan-tuan guru kita, selamatkan ustaz-ustaz kita. Na'udzubillah, yang akan jadi pengikut Dajjal juga akan keluar daripada Mahdi puluh ribu orang alim, termasuk dalam golongan yang kedua tadi kita bilang. Dia suka ibadat orangnya, suka ibadat, tetapi kok tersempat dengan maksiat. Nak elak maksiat, tetapi tersempat dengan maksiat juga. Allah, sampai dia, kalau sampai nama ustaz-ustaz keluar daripada Mahdi, itu kan mana ustaz-ustaz kan orang ahli agama, belajar agama, kerja agama, ya. Tapi apa, nak terhalang daripada buat taat, tersempat kepada maksiat. Dan dia bukan kerja naik kelab, bukan kerja kilang arak, kerjanya ustaz, kerjanya mengajar, tetapi terserempak dengan benda-benda yang memalingkan dia. Na'udzubillah min dzalik. Berlindung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Takut ya, takut. Kita mohon pada Allah Taala, ada kalau dah kan orang-orang alim, ustaz-ustaz kita sendiri dalam keadaan bahaya, ini kan pula kita. Maka mohon perlindungan sama Allah Taala, mohon pertolongan Allah Taala senantiasa. Biarlah Allah Taala pelihara kita, biar Allah Taala selamatkan kita, biar kita tak tahu apa pun, tahu selamat aja sudahlah. Kadang-kadang nak fight, nak struggle, nak atur langkah, ya kan? Kita baca kita adab suluk murid, atur langkah. Nak cuba atur langkah, tersandung. Nak empang daripada maksiat, makin terbuka lagi. Allah, serah saja sama Allah Ta'ala, submit pada Allah Ta'ala, surrender sama Allah Ta'ala. Ya Allah, pelihara aku, ya Allah, selamatkan aku, ya Allah, jauhkan aku daripada maksiat, ya Allah, lindungi aku, ya Allah. Tuhan sajalah yang pelihara kita, Tuhan saja pada kita. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 364 ya. Ini di antara kitab tebal. Salam Jai. Ada saya. Cuma sikit sini. Cuba sikit sini. Sebelah. Ini di antara kitab-kitab yang awal-awal saya khatam sepanjang sejarah saya ya. Dapat khatam kitab berapa ratus muka surat ya, 500 lebih muka surat ya. Besarnya hati, alhamdulillah aku dapat khatam kitab yang berapa 500 muka surat kan. Biasanya kita baca kitab kecil-kecil kan, baca kitab ni, alhamdulillah, syukur kitab ni banyak manfaat. Alhamdulillah, Al-Jafri sangat galakkan kita ni, dia khatam, dia ulang lagi, khatam sesi dia itu aja. Dia ada kitab ni, kitab senantiasa dia. Khatam, ulang lagi, khatam lagi. Tempat yang sama, murid yang sama, khatam, dia ulang lagi, khatam, ulang lagi ya. Kitab ni banyak sekali manfaatnya. Bila saya berkenan, saya baca sendiri. Kan baca dengan dia kan seminggu sekali. Baca sendiri, kita dapat khatam sendiri. Bilang, Ustaz, saya baca nasihat agama Sidman, saya dapat khatam. Alhamdulillah. Dia punya gembira, kita dapat khatam. Alhamdulillah, dia gembira sekali kita dapat khatam baca kitab ini. Syukur pada Allah Ta'ala ya, berkat dorongan guru kita. Muka surat 364 sampai 365 sampai jelaslah. Baik, jelaslah ya, ini tentang jiran ya, berbakti kepada tetangga ya. Tak kisah tetangga kita muslim ke non muslim, ada hak dia, kita kena berbakti. Apalagi kalau tetangga kita muslim, apalagi kalau tetangga kita karabah kita, ada hak dia. Ini kita baca ini semuanya yang kita baca semuanya itu adalah bagi tamparan bagi muka kita sendiri, peringatan bagi diri kita semua ya. Jelaslah kini bahawa hak tetangga itu amat besar, dan berbuat baik kepada tetangga dikira di antara perkara-perkara yang terpenting dalam agama. Maka paling cela sekali buat jahat dengan tetangga, dengan orang lain kau buat jahat dah tak bagus, dengan tetangga sebelah kau buat jahat. Allah. Termasuk buat baik dengan tetangga tu apa ya? Termasuk buat baik dengan tetangga, jangan kacau tetangga. Betul kan? Termasuk buat baik dengan tetangga, jangan susahkan tetangga. Termasuk buat baik dengan tetangga ialah tanggung susah dari tetangga. Tetangganya kalau dah main muzik, wah, bukan main kuat. Biarkanlah, sudahlah, apa nak buat. Tetangganya, kucingnya selalu berak kat rumah kita. Sudahlah.
Apa tetangganya pokok mangganya daunnya punya lebat, buahnya sebutir, tak kasih kita umpamanya ya. Kita sapu tiap-tiap pagi, terima saja, terima saja. Itu yang contoh siapa? Rasulullah. Kan tetangganya jahat Yahudi yang sebelah rumahnya tu, maka menanggung segala kepayahan dari tetangga, itu tu juga menunjukkan tetangga yang baik. Bukan hanya kita tak boleh kacau tetangga kita, tapi kita endure pain, difficulties and disturbs from our neighbor. Diganggu oleh jiran pun kita tanggung, kita itu saja, telan saja, itu pun juga ya, itu pun juga. Ngadunya ngadu siapa? Ngadu sama Allah Taala. Saya teringat dulu arwah makcik saya, Wak Jijah namanya Azizah ya. Kita tinggal rumah flat di Singapura. Jirannya bangsa asing. Dahlah bangsa asing, gila pula. Jahat. Asal lalu kat rumah, kan kita rumah flat lalu depan koridor, lalu depan rumah dia segah, dia maki, dia apa semua begitu. Allah, aku tak tahu nak bikin apa, kesian wak saya. Ya Haji, dia doa sama Allah Ta'ala. Balik pindah jirannya. Balik pun dah senyap. Tanya tahu bulan dah pindah. Tak tahu apa, tak ada pamitan, tak ada apa tu dah pindah. Alhamdulillah, tak sampai dia gaduh dengan jiran dia. Begitu ya. Ganggu, betul-betul mengganggu. Tak boleh. Lalu kan nak ke jalan kan, nak lalu depan koridor dia kan. Oh, mesti disergahnya dia, apanya dia gitu. Bangsa asing kalau tak gila pun tak gitu juga ya. Dia dah gila pula dia. Kalau dah gila tak kira bangsa apalah ya. Begitu. Sangat-sangat menyakiti. Sangat-sangat menyakiti. Berbakti kepada tetangga tidak akan sempurna selagi tidak dihentikan segala yang menyusahkannya. Jangan menyusahkannya, jangan rusuhi saudara jirannya. Asyik-asyik sikit kacau dia. Tengah-tengah malam, Assalamualaikum, Cik Kasim, pinjam ini. Sikit tu janganlah, agak-agak lah. Sikit-sikit ganggu rumah tangga dia, ganggu kerihatan dia. Jangan. Dan menerima diganggu olehnya pulanya. Menerima diganggu olehnya. Dan menanggung segala kesusahan yang mungkin ditimpakannya ke atas kita. Ini dua perkara yang berbeza ya. Yang pertama itu segala tidak dihentikan selagi tidak dihentikan segala yang menyusahkannya. Iaitu apa? Taruh di situ, hentikan segala yang menyusahkannya. Yang kedua ialah apa? Menanggung segala kesusahan yang mungkin ditimpakannya. Dua perkara. Itu sudah apa? Jiran yang baik. Bukan saya tak kacau dia, kok asyik dia kacau saya saja. Jamu jiran yang baik kena terima. Nasib kau dapat jiran yang kayak gitu. Begitu. Di samping itu kita harus sentiasa berbudi kepadanya, senantiasa membuat kebajikan untuknya sekadar yang termampu oleh kita. Itulah sifatnya seorang mukmin yang sempurna imannya, sesuai dengan maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsin mujawarata menjawaraka takun mu'minan. Allah ya. Artinya berbuat baktilah kepada orang-orang yang bertetangga dengan anda, barulah anda menjadi seorang mukmin. Syarat nak jadi orang mukmin. Syarat jadi orang mukmin ya. Sekali lagi saya suka ulang. Wahai non muslim, hatta muslim pun yang dengar ni, selalu kan kita sebut bangsa Melayu kita, bangsa gitu. Kau bilang, wah kita resis. Memang kita resis. Sebab aku nak jaga anak buah aku nak jaga kaum aku. Bangsa kau jagalah. Tetapi tidaklah dengan aku mengatakan kita Melayu kena bangkit, kita Melayu kena sedar, kita suruh bermusuh dengan bangsa lain. Kau tengok apa Rasulullah aku ajar. Apa Nabi aku ajar. Hatta the non-Muslims pun ada hak terhadap kita. Itu yang Nabi kita ajar. Begitu ya. Jadi dengan kita menjadi real identity keislaman, kemelayuan kita, selamat jiran-jiran kita. Sama ada dia Muslim ataupun dia non-Muslim, dia selamat. Sebab Nabi bilang, bahkan boleh dikatakan ternafi iman kita. Macam mana kita nak bilang agama kita resis hingga membahayakan orang? Kita punya iman pun ternafi kalau kita tak berbaik dengan jiran kita, walaupun jiran kita non-Muslim. Iman kita pun being rejected kalau kita tidak berbaik dengan jiran kita yang walaupun dia non-Muslim sekalipun ya. Tetangga yang lebih berhak mendapat kebaktian anda ialah yang terlebih dekat pintunya kepada rumahmu, kemudian yang dekat dan yang dekat. Begitu ya. Yang terdekat, kemudian yang lebih, maknanya ikut lingkarannya. Jemput pun gitu, beri pun gitu.
Jemput pun gitu. Kita nak bikin tak ada apa-apa, nak bikin setakat apa buka puasa, tak banyak orang kita tak boleh panggil. PKP ke ataupun tak PKP sekalipun lah. Hanya kemampuan kita jemput 2-3 orang. Kita kalau jemput yang kanan kena jemput yang kiri. Kalau jemput yang depan kena jemput yang belakang. Lingkarannya. Kalau kita nak jemput yang 2 pintu sebelah sana kena jemput 2 pintu sebelah sini. Begitu kena balance. Kalau kita nak jemput, nak bikin kenduri kendara, nak bikin apa semua, nak bikin apa bersedia anak kita ke apa, kita nak jemput kena ikut lingkarannya. Nak beri pun begitu. Masak kolak. Kolak apa? Pengat. Masak kolak. Nak beri. Jiran sana, yang sini kita tak nak beri. Bagi sikit-sikit sana sini. Tercair sikit pun tak apa, tapi bagi dua. Saking kan nak bagi satu sajalah tak cukup sangat. Yang sana pula tengah sakit, tengah kepingin begitu. Boleh beri, jangan nampakkan yang ini. Jangan nampakkan yang ini, beri yang satu itu. Kalau tidak, beri sama lingkaran. Aku setakat nak beri ada 10 mangkok saja. Maka beri kepada 10 rumah saja. Yang paling hampir sekali. Langkah tak boleh. Ya. Begitulah juga dalam undangan, begitulah juga dengan pemberian. Begitu juga dengan pemberian, ya. Begitu juga dengan kunjungan lah. Hari raya aku tak kuat nak jalan mana-mana kecuali jiran-jiran yang dekat saja. Dekat mana kau pergi? Kau pergi fulan. Yang bagusnya jiran-jiran kita jemput umum semua senantiasa. Dia nak datang tak datang tu lain cerita. Kita senantiasa, rumah saya kalau ada majlis semua boleh datang tanpa undangan. Begitu ya. Datanglah. Begitu ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minal jirani man lahu thalathatu huquq, wa huwa al-jarul muslim dzul garabah, wa minhum man lahu haqqan wa huwa al-jarul muslim, wa minhum lahu haqq wahidun wa huwa al-jarud dhimmi." Artinya, di antara tetangga yang mempunyai 3 hak. Ada di antara tetangga yang mempunyai 3 hak, iaitu tetangga muslim yang kerabat dengan anda. 3 hak. Hak tetangga, hak karabah, hak muslim. Hak tetangga dekat, kena layan, kena apa semua kita bilang. Hak saudara, kena bantu, kena ambil berat. Hak muslim, sembahyang berjemaah, assalamualaikum. Begitu ya, hak muslim. Di antaranya yang mempunyai 2 hak, iaitu tetangga muslim, bukan saudara mara, tetapi dia muslim sahaja, ya. Dan yang lain mempunyai 1 hak, iaitu tetangga zimmi, iaitu orang kafir di bawah naungan Islam. Kafir zimmi ini bermakna kafir yang ada perjanjian dengan kita, di bawah zimmah, di bawah tanggungan orang Islam, ya. Di bawah tanggungan Islam, istilahnya macam dalam negara kita sekarang lah, di tempat kita, zimmi bukan mereka di bawah kita, tetapi hidup bersama dalam satu negara. Ada perjanjian antara kita dengan dia. Itu semua. Sebuah hadis lain mengatakan, Nabi mengatakan, siapa memusuhi kafir zimmi, aku musuhnya. Sampai begitu ya. Sampai begitu sekali. Ini pula kafir zimmi yang menjadi jiran kita. Bahkan Nabi jirannya bukan kafir zimmi, kafir harbi lagi. Kafir harbi, yang Yahudi itu dia kafir harbi, dia kira gaduh dengan Nabi semua, cari gaduh dengan Nabi macam-macam. Tapi Nabi baiki dia, Nabi buat baik dengan dia, Nabi layan dia, Nabi ziarah dia. Masuk Islam penghabisannya. Baik. Cuba anda perhatikan betapa hadis tersebut di atas telah menetapkan hak ketetanggaan kepada jiran zimmi itu. Tengok, kafir pun hak jiran ialah yang muslim dan kerabat. Yang kafir pedulikan dia, tak ada, ya. Bahkan itu hak juga, hak, itu hak, ya. Walau kafir zimmi sekalipun itu juga hak, ya. Itu juga hak, dia dapat hak. Tengok betapa mulianya dalam agama Islam. Rasulullah sebutkan rinci 3 hak, 2 hak, 1 hak. 1 hak bermakna tak boleh excuse, tak boleh tak nak. Nabi dah sebutkan, ya. Baik. Padahal ia bukan seorang muslim. Hal itu tiada lain melainkan menunjukkan betapa penting dan besarnya hak ketetanggaan itu di dalam pandangan agama, ya. Agama.
Betul, kita tengok ya semua orang yang bertangga ni, contoh yang ditunjukkan dalam rantau kita lah. Orang datang dari mana-mana semua. Beratus tahun duduk sini semua ya. Sampai boleh kaya lebih kaya daripada kita. Kan jiran tu namanya. Kan jiran. Kita tak kacau, kita tak apa hak mereka. Dapatlah. Bahkan kadang-kadang lebih besar dia punya daripada kita punya. Peruntukan dia apa semua. Tak ada tamak, tak ada kacau, tak ada apa semua. Itu Islam. Sebab itu hendaklah anda senantiasa memelihara hak itu dan hak itu dengan baik. Saya suka sebut di sini. Siapa yang sedang dengar kuliah ini? Bagi kita orang awam. Bagi kita orang awam, kita kena pastikan kita baik dengan jiran kita Keling, baik dengan jiran kita Cina, baik dengan jiran kita Melayu, apalagi yang Jawa. Kita kena baik semua gitu ya. Semua jiran-jiran kita. Di sini kita sebagai rakyat, sebagai jiran. Kalau anda pulanya kalau yang dengar ni, anda pulanya yang mengendalikan ahli ihwal kejiranan, anda wakil rakyat kah, anda siapakah, anda kena pastikan pula setiap jiran berbaik dengan setiap jiran. Bukan hanya kalau jiran Muslim, anda jangan bimbang. Jiran Muslim dah ada hukum suruh dia berbaik dengan jiran walau bangsa asing. Anda kena pastikan yang jiran bangsa asing anda juga menerima jiran Muslim anda. Itu tanggungjawab. Itu namanya hidup kejiranan. Itu namanya hidup berjiran. Ya. Jadi tentang jiran Muslim anda jangan bimbang. Anda boleh bacakan hadis, anda boleh sebutkan dalam majlis-majlis yasinan, semua begitu. Taruhlah anda ketua EJK kampung ke, EJK taman ke, kan ada macam-macam bangsa. Dan anda kena terapkan ini kepada anda punya ahli karya yang non-Muslim supaya sama-sama melibatkan diri dan menerima. Sebab kita hidup dalam masyarakat majmuk. Bukan kampung kita bukan orang Melayu sahaja. Kita duduk dalam flat, kita duduk dalam taman, dalam kunduk. Bukan apa kejiranan kita bukan hanya orang Melayu Muslim saja, macam-macam kita kena terima. Baik. Tentang orang Islam kita boleh educate mereka. Tentang yang non-Muslim untuk menghasilkan keharmonian dan keserasian, mereka juga perlu begini. Jadi tanggungjawab anda di atas. Happen to be anda Muslim dan anda di bawah, anda mengendalikan kejiranan anda, ada Muslim dan Muslim, anda kena terapkan ini kepada Muslim dan anda kena terapkan ini kepada non-Muslim juga. Sebab yang hidup dalam masyarakat majmuk bukan the Malays only, bukan the Muslims only, even the non-Malays and the non-Muslims also, they too have to accept. They too have to accept. They too have to mix well with other races and other religions. Jadi bukan hanya sebelah tangan itu. Kalau itu sangat-sangat tidak adil. Minta maaf, setengah-setengah orang memandang ini dan diterapkan sangat dengan orang Islam. Baik dengan jiran Muslim gitu gini. Tapi yang sebelah pihak sana kau tak sebutkan. Jadi yang kena mengalah kita, yang kena terima kita. Memang kita sedia mengalah. Memang kita sedia berbaik. Memang itu ajaran agama kita. Tetapi takut tak timbul keserasian kalau hanya bertepuk sebelah tangan. Sebab yang tinggal dalam masyarakat majmuk bukan kita saja. Yang dalam kejiranan bukan saja. Sebagaimana kita ada jiran non-Muslim, non-Muslim pun ada jiran kita. Bagaimana kita kena accept them, they too kena accept us. Baru timbul harmoni. Kalau antara kita dengan dia memang tak kisah. Antara yang manage. Kau kena hasilkan itu. Kau kena hasilkan penerimaan dari sudut mereka dengan kita. Dengan kita. Begitu ya. Begitu. Minggu lepas saya tengok televisyen. Saya suka tengok rancangan ni tahu. Atau rancangan TV Seri namanya. Rumah-rumah klasik lama-lama. Sampailah dia sesi itu, episod tu rumah-rumah klasik Cina Kelantan. Dia interview. Rumahnya pesen rumah Melayu lah sudah. Cuma dia punya kaligrafi Cina tu saja. Dia ukiran dia semua macam orang Melayu lah sudah. Dia dah ratus tahun dekat sini. Dia bukan Cina Baba, dia Cina Kelantan tapi sudah begitu. Dia bilang, ni gitu. Kita atuk-atuk kita sudah cakap, kita duduk dengan orang Melayu, kita kena terima, kita kena ikut budaya Melayu, kena gini. Saya bilang bagus atuk dia. Ajar kejiranan. Jadi tengok sampai dia Chinese pun dia adapt Malay culture. Dia ikut budaya Melayu kita. Dia tahu menyesuaikan diri. Cakap ni dah macam kita, budaya dia bilang ada kenduri, ada apa semua. Tapi baca dia tak baca tahlil lah, baca dia lah. Begitu semua. Ada kenduri kendara, ada apa semua begitu gini. Cara dia. Dan kita tahu orang Islam ada gini. Rumah dia sebenarnya rumah Islam. Sama kau tengok dari luar sama-sama pesen. Budaya pasal atuk kami dah pergi ingat arwah tak sebut arwah lah. Dia sebut arwah.
Dia sebut perkataan pun keluar. Arwah atuk-atuk kami pesan, kita kena baik dengan jiran. Walaupun apa kita Cina, kita duduk dalam kampung Melayu, kita kena jaga, kita kena tahu budaya mereka, kita kena sama-sama. Dah kira sama, kita duduk sama, dah kira sama. Bagus sebelah ini. Ini bagus. Ni atuk dia ada akal punya orang. Atuk dia ada bimbing anak cucunya biar keserasian. Betul, serasi tak? Serasi. Aman damai tak? Aman damai. Orang Melayu tak payah kau bilang. Dan memang ada. Orang Melayu kalau bikin tak betul dengan jiran, penghulunya kena marah. Penghulunya kena jumpa, nasihatkan anak buahnya. Anda tak boleh begini. Jiran kita non-Muslim, kita tunjukkan akhlak yang baik. Kena layan. Nabi kita sudah ajar. Orang Islam, orang Melayu, kau tak payah bimbang. Kita ada undang-undang kita. Yang mereka pun perlu dididikkan. Jadi tidaklah nanti sebelah pihak akan rasa berat. Kita kena accept mereka. Kita kena toleransi dengan mereka. Tapi kita macam mana? Betul juga. Betul juga. Kan tepuk sebelah tangan tak boleh berbunyi. Ya tidak? Jadi kita yang kalau kita sebagai jiran, kita tahulah apa nak bikin. Ini kita sebagai yang memimpin kejiranan kena terapkan ini. Itu Rasulullah bikin piagam Madinah. Di bawahnya orang Islam, bukan hanya Islam saja kena terima Yahudi pun kena terima Islam. Perjanjian dua hala, bukan hanya sebelah pihak saja, dua hala, menguntungkan dua-dua pihak, memelihara protection dua-dua pihak. Sampai begitu sekali ya. Akhirnya kita tengok ini peri pentingnya kejiranan ya. Peri pentingnya kejiranan. Kalau kita sebagai penghuni satu kampung, satu estate, okeylah, aku Muslim, aku tahu tanggungjawabnya. Nabi aku sudah sebut, walaupun kafir zimmi pun kena berbaik. Baik, sekarang aku pula yang di bawah aku ada orang Melayu berjiran dengan orang bukan Melayu. Orang Muslim berjiran dengan bukan orang Muslim. Si Muslim ni dah berbaik dengan jirannya. Si jiran ni pula tak baik. Tidak begitu. Kena yang di atas tu kena jalinkan yang di bawah juga. Kena buat. Kena buat yang di bawah saling terima menerima. Yang Muslim, kau jangan bimbang. Ada hadis. Dia tak ada gitu, boleh panggilkan Pak Imam ke Ustaz ke, nasihatkan dia. Yang the non-Muslim juga, you need to give them some info paling-paling tidak, so that they can accept. Tentang orang Islam punya kegiatan dan hal-ehwal. Baik ya. Sebab itu hendaklah anda senantiasa memelihara hak itu dengan baik, serta menghulurkan kebaktian anda terhadap jiran sekadar yang termampu. Menghulurkan kebaktian terhadap jiran sekadar termampu, termasuklah, kita bilang yang ini yang saya sebut tadi ya. Menghulurkan kebaktian terhadap jiran, termasuklah buat antara jiran dengan jiran hidup selesa. Kalau kita orang Melayu, kita baik dengan mereka, kita Muslim. Kalau yang di atas pula, kena buat the non-Muslim able to accept the Muslim also. Kan tak dinafikan. How you want bilang kita sama, kita sama. Beza. Agama beza, kepercayaan beza, cara hidup beza, budaya beza. Maka kena diperjalinkan. Antara bawah sama bawah, jiran sebelah menyebelah, mereka kena tahu. Yang atas ni, ketua karyahnya ke, ketua tamannya ke, kena buat sesuatu juga ya. Itu kebaktian juga ya. Biar jiran non-Muslim kau pun selesa. Bukan hanya mereka menerima selesa, mereka pun buat jiran dia selesa. Ya. Sesudah menghentikan segala rupa penganiayaan dan kesusahan terhadapnya, dan menanggung segala rupa penganiayaan dan kesusahan yang mungkin datang daripadanya. Dalam melaksanakan tugas yang berat ini, hendaklah anda senantiasa bersabar dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersabar, mohon tolong Allah Taala sebab perkaranya besar. Jiran, kalau sampai kita menyakiti dia, Allah murka kita. Jadi kita minta tolong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Taala, "Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim." Artinya, dan perbuatan itu tiada diberikan kecuali kepada orang-orang yang bersabar, dan tiada yang memperolehnya melainkan orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Urusan ketakwaan, urusan keimanan tidak diberi oleh Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang ada sabar. Dan orang yang sabar itu dapat bahagian yang besar, hazzin azim, dapat bahagian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dapat peruntukan yang besar dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya. Dan jangan ingat ya, ini tulis ini ni Imam Haddad tau. Tolong perhatikan, yang tulis ini Imam Haddad. Negeri Hadramaut tak ada orang non-Muslim. Negeri Hadramaut tak ada non-Muslim. Negeri Hadramaut, negeri Kota Tarim itulah, tidak ada non-Muslim. Tidak ada non-Arab zaman dia lagi pun. Tapi dipesankan. Kalau kita bayangkan ni seolah-olah sebab Imam Haddad punya rumah ada Cina, depan sana ada Keling, depan sana ada Bengali. Tetapi tempat dia yang tak ada, dia pesankan untuk orang yang ada. Itu menunjukkan tengok betapa mulianya agama Islam kita. Tidak pula Imam Haddad bab ini dia tinggalkan. Pasal apa? Aku tak payah ambil berat lah sebab situasi kita pun tak ada. Dia tulis bukan hanya untuk diri dia saja, bukan untuk situasi dia saja. Tengok ya, wahai sekalian, kita selalu saya tegaskan ya, wahai sekalian yang suka memandang bahawa Islam ni resis lah apa semua. Kau tengok ini imam kita, Imam Haddad ya, negeri Hadramaut. Negeri itu mukmin tok-tok, orang salih tok-tok. Tetapi tak tinggal berpesan kan kepada anak-anak buahnya yang datang berapa ratus tahun kemudian, yang ada tinggal bersama Muslim dan non-Muslim, melaksanakan perintah daripada nabinya. Itu agama Islam kita kalau anda mau tahu. Jangan selalu pandang bahawasanya orang kita ni suka resis, suka gaduh, suka apa, barang dijauhkan. Itu bukan akhlak kita. Contohnya kitab ni yang kita sedang tetap ini sekarang ya. Kitab ini sekarang. Jangan bersangka buruk dengan orang-orang mukmin yang menerima pengajaran daripada nabinya, yang bawa ajaran yang sangat-sangat lurus dan saksama. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menyediakan bab khas dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, di mana beliau telah melengkapkan satu pembicaraan umum mengenai tetangga dan apa yang perlu dibuat oleh seorang tetangga terhadap tetangganya. Di antara yang disebutkan di situ ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut. Atadruna ma haqqul jar inni ista'ana bika a'antahu wa inni takradaka akradtahu wa ini takara jutta alaihi wa in marida uttahu wa in mata ta'ibta janazatahu wa in asabahu khair hanna'tahu wa in asabathu musibatun azzaitahu wa la tastazilla alaihi bil bina'i fatahjuba anhu riha illa biiznih wala tu'dhihi wa inishtaraita fakihatan fahdilahu fa illam taf'al fa'adkhilha sirran wala takhruj biha waladuka liyaghidha biha waladahu wala tu'dhihi bi qutari gidrika illa an taghrifa lahu minha atadruna ma haqqul jar wallazi nafsi biyadihi la yablughu haqqal jari illa man rahimahullah. Panjang Nabi sebut secara perinciannya. Termasuk dalam sini ialah cara perbandaran. Kita bilang majlis perbandaran. Macam mana nak bikin rumah kebanjiran, rumah teres, rumah apa semua, sampai bukan hanya disebut oleh Nabi, baik senyum dengan jiran, termasuk yang kejiranan ada rumah, termasuk binaan rumah tu sekali dimention oleh Nabi. Disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, cukup lengkap ya. Artinya, tahukah kamu apa dia hak seorang tetangga itu? Jika ia minta tolong, hendaklah anda menolong. Kan jiran kita suka minta tolong. Tengah nak masak, tengok loh alianya kok tak ada. Nak pergi pasar macam mana? Jiran kita ada. Dia minta kan jiran kita dahulu. Apa-apa semua jiran kita dulu. Dia minta tolong. Dia tak tahu lampunya pecah. Dia nak panjat tak boleh. Nak panggil orang pun susah. Kan jirannya dulu yang dia minta tolong. Ya? Jirannya dulu dia minta tolong. Jika ia mohon pinjaman, hendaklah anda meminjamkannya. Ya? Dia nak pinjam. Bang, pinjam duit bang. Bang ada. Pinjamkannya. Kalau dia minta pinjamkannya. Minta maaf ya. Ini semua ni dulu memang kita nampak dalam kejiranan kita. Suasananya. Pinjamkan hanya pinjam duit tau. Dulu kita kenduri kendara. Semua rumah-rumah ada pinggan mangkuk, taruhlah untuk 10 hidang ke 5 hidang.
Tak banyak-banyak. Nanti setiap rumah pinggannya tu ada tandanya. Belakang rumah kita nombor 27, ada 27. Nanti bilang, ni dia ya, pinggan makannya sekian berapa biji, mangkuk dalcanya sekian, mangkuk acarnya sekian, semua gitu. Semua ada tandanya tu. Nanti dia kira lah. Dia pinjam rumah sana, pinjam rumah sini. Habis kenduri kahwin balikkan. Pinjam. Bukan hanya pinjam pinggan mangkuk kenduri kahwin saja. Acuan agar-agar tu, acuan kecoro, acuan bahulu tu pun pinjam jiran. Kisar pakai kisar tangan, kisar ikan, kisar yang pakai tangan punya yang pusing tu pun pinjam. Ingat dulu kalau nak hari raya dulu bukan ada acuan hari agau-agau ni. Ni saya cerita ni semua ya, saya kenang-kenang saya pasti fikir bila tahu 50 tahun yang silam. Ya, kita dah dekat 60. Jadi masa kita kecil-kecil itu 50 tahun yang silam. Berbeza sekali keadaan sekarang. Sekarang kita dalam rumah kita store macam-macam acuan ada. Zaman nenek kita dulu tak ada tau. Zaman itu dulu dan acuan-acuan agak-agak dulu ni saya buat pengalaman ya. Acuan-acuan agak-agak dulu bukan dari plastik. Sekarang dulu plastik belum ada. Sama ada aluminium ataupun seramik. Tak ada. Tapi ada nanti dalam jiran ada satu yang ada. Bukan semua ada, satu ada. Dan rumah bukan ada fridge. Dulu tak ada fridge, kita dah besar baru ada fridge ya. Jadi kalau raya nantinya dia bikin agak-agak lengkongkan, keraskan sikit, nanti masuk kat dalam loyang. Taruhkan minyak tepinya biar tak naik semut. Nanti Nyai Oda sebelah pinjam. Apa kau dah bikin? Aku pinjam acuan agar-agarnya. Acuan agar-agar pun pinjam. Sampai rumah sana pinjam sampai ada hari raya baru balik acuan agar-agar kita. Kadang-kadang nasi pecah, cucu dia pecah, nak diapakan. Begitu. Acuan kuih baulu tu, kuih bakar lemak kecoro kita bilang ya. Kan tembaga pun pinjam. Dia pinjam dia. Sampai begitu ya. Kalau nak pinjam. Dan ini semua kita nampak dalam budaya kita dulu. Sekarang terlampau mewah jadi nafsi-nafsi ya. Terlampau mewah nafsi-nafsi. Dulu kan pinjam, semuanya pinjam. Hendaklah anda pinjamkannya. Jika ia susah, hendaklah anda bermurah hati kepadanya. Kalau dia susah, jangan sampai dia minta. Kalau dah tahu anaknya 8. Income dia macam mana. Sekarang ni baru buka sekolah, nak beli buku, nak beli apa. Tak payah tanya. Mat, ni untuk budak-budak sekolah, Mat. Ataupun sponsor lah. Anak kau yang 2 tu aku sponsor lah. Tak mampu nak sponsor semua. Umpamanya lah ya. Dulu ini semua ada tau. Dulu semua ini semua ada. Jiran-jiran kita semua yang itu yang ada mewah sikit bantu. Dan dia pun bukannya mewah sangat. Dia pun buku anak dia pun second hand dia rollingkan balik dengan kita balik gitu ya. Kadang fikir zaman-zaman dulu susah tau. Tahun 70-an bukan orang yang. Tapi hidupnya macam mesra. Benda ini semua butir-butir ini semua kita alami dahulu. Dan mesra kehidupan dahulu. Hidupnya sempit tapi mesra kerana saling membantu ya. Dalam kejiranan lah. Dalam kejiranan. Dan bukan saudara mara semua tu. Bukan saudara mara ya. Dan jika ia sakit, hendaklah anda melawatnya. Dan jika ia mati, hendaklah anda menghantar jenazahnya. Dan jika ia mendapat kebaikan, hendaklah anda turut gembira bersamanya dan ucap tahniah. Dan jika mendapat kesusahan, hendaklah anda ucap takziah dan turut susah juga atasnya. Baik. Ini tentang tentang inilah yang ulama pasang ini semua bila? Hari Jumaat lepas sembahyang Jumaat. Fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau dah tunaikan sembahyang, bertebarlah atas muka bumi, carilah kelimpahan. Kelimpahan apa? Ini benda ni ulama pasang hari Jumaat lepas salat Jumaat. Ziarah. Sebab tu ya, sekarang tak tahulah ya, diamalkan lagi ke tidak ya. Kalau dulu begitu ya, orang dapat anak, orang ziarah. Dapat anak, orang ziarah, bawalah sikit, hadiah sikit towel ke apa. Begitu. Dengan orang sakit demam, datang ziarah. Begitu ya. Orang dapat mantu, tentulah dapat mantu kita ziarah ya. Dia itu apa? Dapat anak, ziarah. Orang anaknya baru balik luar negeri, apa khabar? Pada mana tanya apa khabar. Jadi Hadramaut itu kalau kita balik sana, tak keluar rumah. Berapa hari pun jiran-jiran sebelah datang tanya khabar semua itu. Ada kesusahan sikit aja datang, ada yang sakit masuk hospital aja datang semua tu ya. Orang kita bilang ditilai, diziarahlah, dikunjungi ya. Senang baik dapat anak ziarah. Yang kena ziarah tau. Orang baru pindah rumah. Orang baru dapat anak. Orang baru sakit.
baru sembuh sakit ataupun memang sakit. Itu semua tu tak boleh tidak. Itu semua kena ziarah. Dan patut itu dalam budaya kita, rupanya Nabi kita sebut ya. Dan dalam dulu dipraktikkan dalam masyarakat kita. Tak tahu sekarang masih praktik lagi ke tidak ya. Kurang lah ya. Kurang sangat ya. Sekarang dia macam mana nak praktik, jiran pun tak kenal. Jiran tak kenal ya. Dia kata pelik tau, duduk taman, duduk kampung pun begitu juga. Duduk pelik lagi tau. Kita duduk pelik dia. Malu kita ya. Pergi majlis jumpa bulan-bulan. Dengan majlis ramah tamah lah. Awak duduk mana? Saya duduk sini. Oh, duduk sekian. Blok berapa? Saya, sama. Tingkat apa? Tingkat sekian, kita tingkat sekian. Dah berapa tahun duduk? 4 tahun. Kita dah 3 tahun. Alamak, kita tak kenal dia, tak kenal kita. Begitu tau, sampai begitu. Dan bukan gaduh, bukan apa. Sebab dia naik lift dia, tangga tangga kita, dia turun naik kereta dia, naik kereta kita, tak ada jumpa. Allah, semua begitu ya. Tengok ya. Sekarang masuk dalam bangunan pula. Jangan meninggikan bangunan rumahmu sehingga menahan angin ke rumahnya, melainkan dengan izinnya. Rumahnya sini, khususnya rumah taman ke gitu ya. Dia tertinggikan rumah, ketinggikan tembok. Rumah dia tak kena angin. Kena angin aja dah tak boleh, ni kan pula lain. Kecuali minta izin dia. Bang, saya nak tinggikan rumah lah gitu. Dan jangan bikin rumah, kalau bikin tingkap ke apa, jangan sentang dengan tingkap dia. Bikin pintu, jangan sentang dengan pintu dia. Kan kadang rumah depan-depan, belakang-belakang. Buka pintu, nampak pintu dia. Jangan selisihkan. Tingkap pun begitu. Kebetulan tingkap kita dah memang, umpamanya lah, kondo kita ke apa, setentang dengan tingkap dia, mengalah. Jangan buka tingkap kita. Nak buka tingkap kita, tengok tingkap dia tengah tak buka, baru buka tingkap kita. Begitu ya. Jangan setentang tingkap kita dengan tingkap dia. Pintu kita dengan pintu dia. Jangan tentang semuanya begitu ya. Jadi dapat selisih sikit. Jadi kalau pintu dia terdedah ke apa, tak terus kita boleh nampak. Itu aurat jiran kita. Aurat jiran kita. Bikin nak tinggikan rumah ke apa, kena tanya jiran. Bang, saya nak bikin gini bang ya, boleh? Walaupun tanah kita. Rumah saya, tanah saya punya sukalah. Tak boleh ya. Sebab tu rumah taman kan ada peraturan. Itu bagus tau. Kalau rumah kampung kita jauh-jauh lotnya, memang tak payah tanya pun, tak terjejas orang ya. Kalau rumah yang sebelah-belah tu macam mana? Rumah sebelah-belah. Hatta kalau duduk rumah flat semua tu, nak drill tembok ke apa, kena bilang jiran sebelah. Tadi ada orang sakit ke, ada anaknya tengah demam ke, atau anaknya nak ujian ke, nak belajar ke, kita pula drill pagi-pagi sampai malam. Kesian jiran kita. Kena kasih tahu, kita kena beritahu dulu ya. Sampai ada satu orang, rumahnya banyak tikus. Orang bilang belah kucing lah. Tak naklah, kesian. Kenapa? Kalau aku belah kucing, tikus lari pergi rumah jiran. Jadi rumah aku tak ada tikus, rumah jiran pula banyak tikus. Tahan dia tanggung tikus. Pasal apa? Tak nak kan itu. Tak nak kan tikus lari pergi rumah jiran. Tahan dan tak nak pelihara kucing. Begitu ya. Sampai begitu. Tak nak kepayahan pindah ke rumah jiran. Ya. Jangan menganiayai atau mengacunya. Jika anda beli buah-buahan, belilah sedikit untuknya. Jika anda enggan memberi, maka hendaklah anda membawa masuk ke rumah dengan tidak menampakkannya kepada mereka. Begitu ya. Tak nampakkan dia. Simpanlah, jangan nampak. Bawa satu kantong gini. Dia orang susah, nak dia tengokkan kepingin. Buah-buahan yang enak-enak begitu kan, yang ranum-ranum gitu. Budak-budak kan tengok kepingin, bawa satu kantong KitKat, bawa apa, kita balik panggil anak kita, boy, daddy. Kasih anak kita, anak jiran tengok, saya telan, ya ludah, bisa badan kau. Bisa badan kan. Ada satu Habib Abdul Qadir Al-Haddad Banyuwangi, dia bilang yai dia tak makan dua benda. Satu tak makan durian, satu tak makan sate. Sebab ini dua yang baunya harum dan harganya mahal. Tak semua orang dapat makan. Tak sampai hati dia nak makan. Dia tahu jiran-jiran ada yang kalau dia makan pasti ada terbawa oleh jiran-jiran, tapi jiran terdapat, maka dia tak makan. Dia tak makan. Tahan sate dengan durian, bilang atuk dia tak makan. Pasal apa? Dia tahu benda ni kalau dia beli, dia tak boleh sembunyikan macam ini. Baunya naik dan dia tak termampu nak belikan jiran pulanya. Dan jiran-jiran pasti dapat baunya. Dah tak payah makan sudah. Kesian jiran-jiran. Demi kesiankan jiran-jirannya miskin, yai dia tu tak makan durian, tak makan
sate. Begitu ya. Tengok ya, Nabi ajar ya. Ini semua Nabi sampai contohkan kalau beli buah-buahan. Nabi sampai contohkan kalau beli buah-buahan, jangan nampakkan dia. Kalau nak belikan dia sikit. Kalau tidak ya, jangan nampakkan. Kan budak-budaknya kepingin. Budak-budaknya kepingin. Dulu mak kita pantang tau kalau beli barang, jangan nampak-nampakkan. Nanti anak-anak jiran tak kasih ya. Lagi kalau ada orang-orang yang mewah-mewah kan beli coklat, beli apa-apa, semua beli gula-gula. Lagi tak kasih nampakkan anak-anak jiran. Nak kasih, tak nak jangan nampakkan. Betul ya. Karena kita tengok benda gini, ini yang zaman mak aku dan zaman atuk aku bikin. Rupanya ada hadis rupanya ya. Itu dalam masyarakat kita ya, dalam masyarakat kita. Jangan membenarkan anakmu memakannya di luar rumah. Kan budak-budak seperti itu. Bapak saya beli apple. Bapak saya beli apple. Begitu ya. Jangan kasih anak kita, jangan nak kesian anak dia tak nampak, dia tak dapat nak kesian makan dalam rumah. Dan jangan cerita-cerita, ya. Begitu. Sehingga menimbulkan kemarahan anak-anaknya. Bukan kemarahan lah ya, kepingin pada anak-anaknya. Kepingin, kesian tau budak kalau nak satu barang dia tak dapat, dia tak peduli bapak dia miskin, tak miskin. Mengaruk dia, nak apple. Lepas tu bapak dia macam mana. Begitu kan, kesian budak punya kepingin ya. Jangan begitu ya. Jangan mengacu mereka dengan bau periuk anda, iaitu makanan yang sedang dimasak, kecuali jika anda memang berniat untuk memberi mereka sedikit. Tahukah kamu apa dia hak seorang tetangga? Demi jiwaku yang berada dalam genggamannya, tiada sesiapa yang boleh memenuhi hak seseorang tetangga kecuali orang itu telah mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Sampai begitu ya. Dan memenuhi hak tetangga, itulah orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang tadi tentang masakan ya. Itu tadi masakan. Jangan sampai masakan orang jiran. Lepas tu Nabi bilang sama Siti Aisyah, kalau masak sup, lebihkan kuahnya pun tak apa. Maraknya tu, kuahnya tu dilebihkan. Walau kosong-kosong sekalipun. Kasih sop kosong saja. Nabi bilang kalau masak sop kaki-kaki kambing, bukan kaki kambing yang atas, kaki kambing yang bawah yang tak ada isi tu aja. Setakat flavor sajalah, Dilebihkan sopnya, kasih sop kosong dengan jiran pun boleh buat cecah roti, boleh buat apa. Sampai begitu. Nabi tengok apa? Kalau Nabi bilang kalau masak nak kasih jiran, okey. Tak nak kasih, jangan sampai gitu. Tapi macam mana ya kalau masak kan takkan tak bau rendang, takkan tak bau sambal begitu. Ya jangan masak. Dan kalau ia pun jangan kerap-kerap masak. Dan kalau kerap masak pun jangan sampai kerap-kerap tak beri. Begitulah maksudnya ya. Itu yang maksudnya sedaya upaya kita ya. Jangan, kalau perlu ya masak yang sederhana. Kalau perlu masak ya jangan tak beri. Kalau tak mampu pun jangan kerap-kerap masak. Setiap kali begitu ya. Ada ceritalah tentang jiran. Satu jiran kaya. Kurus. Satu jiran miskin, gemuk. Jiran yang gemuk ni, jiran yang miskin tapi kok gemuk. Yang kaya ni kok kurus. Dia heran, dia tanya sama jiran yang gemuk ni. Kok kan miskin ni, kok boleh gemuk? Aku makan selera. Macam mana makan selera? Okeylah aku cakap, pasal rumah kau masak enak-enak baunya. Jadi aku selera, aku makan nasi kosong saja, makan lauk kosong. Dengan bau masakan pada rumahmu, buat aku selera makan dia banyak. Dia ngadu kadi, bilang sini curi bau makanan dia. Dia ngadu kadi, bilang fulan ini sudah menceroboh, mencuri bau makanan aku. Sampai dia gemuk, aku kurus. Minta ganti rugi. Kadi luluskan. Berapa ganti rugi? Begini. Satu lauk sekian tuntutnya. Berapa banyak gitu? Berapa? Taruhlah sekian dinar lah. Pakai wang siling. Kadi bilang, baik. Ini wangnya sekarang. Yang kau tuntut semua ada di sini. Goncang. Kau setakat boleh ambil bunyinya saja. Sebab dia pun ambil baunya saja. Pasal kau tak beri dia rasa, maka kau pun tak boleh rasa. Kau hanya beri dia bau, dia hanya berikan kau dengar saja. Puas hati? Itu padah untuk kau. Pasal kau hanya kasih dia bau, sekarang kau hanya boleh dengar saja. Begitu. Ada cerita zaman dulu begitu ya. Masaknya nak siapa jirannya kau miskin ya, tapi kau gemuk ya. Okeylah, aku bilang dah rasanya pasal masakan rumah kau enak-enak baunya.
Jadi aku kepingin, jadi aku bayangkan, Allah kasihannya. Aku bayangkan. Makanya banyak dia gemuk. Dia makan roti kosong ke nasi kosong itu sajalah ya. Buat ini, kau curi bau aku. Allah, dah dia pelukit, dituduh, dilaporkan dengan qadi, ditindakkan dengan dia. Qadi ni pintar ya. Qadinya pintar pulanya. Nanti kita habiskan sikit perenggan. Tengok ya, berbakti kepada teman dan kawan. Kawan pun kena berbakti ya. Kau tak tahu, kawan-kawanmu mungkin ada di antaranya wali tau. Kawanmu mungkin di antaranya semalam sembahyang malam munajat, Allah Ta'ala kabulkan. Kau tak tahu kawan-kawanmu tu mungkin ada di antaranya boleh beri syafaat banyak yaumil akhir. Dalam satu grup belajar ilmu kan orang baik-baik. Kau jangan sangka kalau gitu aku pun baik. Jangan. Bahkan kau kena sangka aku kena khidmat dengan semua kawan-kawan aku. Sebab kawan-kawan aku baik belaka. Kawan-kawan aku baik belaka. Tak sedikit kemungkinan bahawa ada di antara kawan-kawan aku yang mungkin jadi wali lah. Biar aku khidmat dengan dia. Orang lain pun aku khidmat, takkan kawan aku sendiri tak ada khidmat. Kalau orang lain sendiri jadi wali pun aku boleh minta syafaatnya. Ni kan pula kalau kawan aku gembira, berbakti dengan kawan saja ya, sudah berbakti. Paling tidak berbuat baik bersama-sama dengan dia semua, berbakti dengan kawan-kawan, berbakti. Agama Islam kita mulia sekali ya. Nanti kita akan sampai, kita baca habiskan dulu. Pada salaf salih senantiasa berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada tetangga-tetangga mereka dan mencuba lebih dari kemampuan untuk menolak gangguan dan kesusahan daripada tetangga-tetangga mereka. Sehingga ada berita yang mengatakan bahawa dalam rumah setengah-setengah pada salaf itu terdapat banyak tikus. Kita dah sebut tadi, tikus. Apabila dikatakan kepada mereka, mengapa tidak pelihara kucing? Jawab mereka, aku khawatir kalau kerana adanya kucing di rumah ini nanti, semua tikus-tikus itu akan lari pula ke rumah jiran. Maka perkara ini samalah seperti mengganggu jiran. Allah, sampai begitu sekali ya. Sampai begitu sekali. Tapi ni orang yang berani tikus lah. Jadi dia tak halau tikus dia. Allah, begitu ya. Sampai dia begitu sekali. Begitu. Jadi tak nak sampai mengganggukan jiran tetangganya. Tak nak sampai mengganggukan jiran tetangganya. Sampai begitu sekali dibikinkan. Ya. Berusaha ya. Tetangga mereka. Di antara tetangga-tetangga yang saya nampak ya, baik dengan tetangga-tetangganya siapa ya? Itulah Habib Omar bin Hafiz, Habib Ali Al-Jufri. Rumahnya dulu, rumah saya baru pindah Tarim, saya sewa Syugah apartment, belakang rumah dia. Kalau nampak kita, Habib Ali tu datang setahun sekali, datang ke Tarim. Dia ada rumah besar, ada 2-3 rumah di Tarim. Di antara khidmatnya apa? Ada makan, kasih jiran kan. Dia ada rumah dia kasih jiran. Sementara dia tak ada kat situ semua, rumah tu penjaga dia pegang kunci. Siapa nak bikin function, nak bikin apa, minta izin rumah dia boleh. Habib Umar begitu. Rumah Habib Umar lagi rumah guru kita kan. Bebas kita keluar masuk rumah dia apa semua. Rumah Habib Ali Al-Jufri gitu. Nak bikin Baba Aziz semua datang duduk di rumah dia. Layan kat rumah dia apa semua begitu semua. Rumah dia. Jadi yang pakai siapa kan? Jiran-jiran dia juga. Dan jiran-jiran dia rumah bukannya besar-besar. Rumah sederhana-sederhana. Ada function, ada apa semua. Pakai rumah dia. Mantu pun pakai rumah dia semua. Allah. Puas mantu, kawan-kawan kita mantu pakai rumah dia. Pakai kat laman dia tu pasang kapet semua. Dalam rumah tu bikin majlis akadnya semua tu dalam rumah dia. Tu dia punya berbakti. Dianya tak ada, tetapi dia berbakti dengan jiran, dengan apa? Rumah dia. Dia tak ada masak, tak ada apalah, dia tak ada di situ. Tetapi dia berbakti dengan apa? Dengan rumah dia, Jadi kita ingat Habib Ali dulu, tak tahu sekarang dia masih ingat kita tidak ya. Kalau nampak kita, jiran, apa khabar jiran? Allah, sampai begitu ya. Punya akhlak dia. Tu tahu tadi jirannya ku Habib Ali Al-Jufri ya. Macam kita lah, jiran anda siapa? Piramli. Jiran anda siapa? Michael Jackson. Kan orang gitu kan, bukan main. Ini lebih pada Michael Jackson lah. Lebih daripada Piramli lah. Allah, Habib Ali Al-Jufri. Satu juga Habib Salim Al-Adrus. Salim Al-Adrus. Rumahnya pun besar. Repair lagi, tambah lagi. Semua untuk apa? Untuk orang pakai. Macam-macam function gitu. Alatas pun ada rumah begitu juga semua tu. Itu semua tu berbakti dengan jiran-jiran. Bikin rumah besar. Rumah dia tu jadi balai raya jiran. Rumah dia pakai balai raya jiran. Dan sana kalau bikin acara 2.
Perempuan satu rumah, laki-laki semua. Perempuan rumah al atas, laki-laki rumah al adros. Begitu semua. Begitu. Jadi acara-acara begitu sana. Jadi rumah dia tu jadi jiran dapat manfaat. Jadi balai raya bagi jiran. Semua kita tengok subhanallah tu akhlak mereka ya. Akhlak mereka. Jiran bebas keluar masuk rumah mereka tu semua tu. Subhanallah. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah akan kita sambung baca ya. Berbakti kepada teman dan kawan ya. InsyaAllah mudah-mudahanlah Tuhan beri kita dapat menghayati apa yang kita pelajari ini dan menjadi jiwa bagi kita dan insafkan kita terhadap segala kesalahan kita dan kesilapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Jangan lupa hari Ahad ini puasa 3 hari. Puasa hari terang 13, 14, 15. Siapa yang kat sini saya jemput sahur kat rumah sini. Biar meriah sedikit ya. Pagi ada baca kitab, sebelum subuh sahur dari sini. Begitu ya. Hari Ahad ni puasa hari bulan terang 13, 14, 15. Hari Ahad ni puasa. Dan jangan lupa hari Ahad ini 2 minggu selepas hari Ahad ini 1 Rejab. Maka 1 Rejab tu perlu dihidupkan ya. Wallahu a'lam bissawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.